Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita Anak Kunci Syurga. Versi yang saya syarahkan ini, InsyaAllah kita sambung di muka surat 122. Muka surat 122. Bagi jemaah yang ada versi lama, kitab lama tu muka surat 40. Muka surat 40. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Tengok kitab kita. Rukun solat yang keempat. Kita sudah bincang tadi, rukun solat yang pertama niat. Rukun solat yang kedua takbiratul ihram. Rukun yang ketiga berdiri. Maka saya kata tiga ni satu komponen yang satu. Berdiri, takbir, niat. Serentak kita kena buat. Jangan kata takbir dulu, Allahu Akbar, baru bangun. La. Takbir dulu, baru bangun. Tak boleh. Kena bangun dulu. Bagi orang mampu, yang tak mampu kita dah bincang panjang dah. Bangun. Kemudian, kita angkat takbir, Allahu Akbar. Dalam hati niat, salat, apa yang kita nak salat lah. Salat fardu, salat sunat, salat fajar, salat duha, semuanya boleh. Baik, setelah selesai daripada salat, selesai daripada takbir, sudah masuk dalam salat kita, maka kita akan pergi kepada rukun yang keempat, iaitulah membaca Al-Fatihah. Mungkin para pelajar confused. Dia kata, kan kita lepas takbir kita baca doa iftitah. Doa iftitah mana doa pembuka salat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan dalam ataupun kita baca wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ard. Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya terjemahkan ni, nama dia Perisai Muslim. Nama kitab ni Perisai Muslim. Bagi para pelajar yang berminat nak dapat Perisai Muslim secara percuma dalam handphone, untuk kita masuk dalam handphone kita untuk Android, ada cari dalam dia punya tempat nak cari barang-barang dalam handphone ni apa. Kita boleh cari, tulis Perisai Muslim. Percuma je. Tuan-tuan boleh install dalam handphone. Kemudian bila kita nak cari sebarang bacaan, tulis je tajuk. Doa makan, keluar. Bacaan ketika ziarah orang sakit. Simple sangat-sangat menarik. Dan bacaan dalam solat semua ada ni. Yang kita baca tadi, solat tu ada. Itu sunat. Kerana kita sekarang ni bincang tentang apa? Tentang rukun. Sebab itu Tuan Syekh kita rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Qadir, dia tak masuk di sini. InsyaAllah dalam bab sunat nanti kita akan bincang panjang. Solat, kita akan bincang tentang doa iftitah, bacaan-bacaan tu. Itu dia panggil sunat. Baiklah. Maka kita pergi kepada bacaan kita ni. Membaca surah Al-Fatihah bagi setiap rakaat. Setiap rakaat wajib kita kena baca Al-Fatihah. Kecuali bagi makmum yang masbuq. Kecuali bagi makmum yang masbuq. Apa makna makmum masbuq? Tengok nota di bawah. Masbuq iaitu makmum masbuq ialah orang yang melakukan solat berjamaah tidak dari awal bersama imam. Sama ada masa imam sudah hampir rukuk dari qiyam, ataupun imam sudah masuk kepada rukun solat yang lain. Contohlah kita kata, saya masuk masjid, imam sedang rukuk. Kita pun terus pergi.
Allahu Akbar, rokok terus bersama imam. Sempat rokok bersama imam bermakna tuan puan sempat satu rakaat bersama imam. Apa yang tertinggal di sini? Apa yang tertinggal? Rukun baca Al-Fatihah tertinggal. Habis, sah kau solat saya ni? Sah kau solat saya? Sah. Sah? Sah. Baik. Ini, dalam kitab kita kata tadi, kecuali orang yang masbuk. Dia masuk lambat, maka Fatihah dia telah ditanggung oleh imam. Kita kata jazahullahu khairah, ya Pak Imam, engkau tanggung aku punya baca Fatihah. Siapa tanggung? Pak Imam tolong tanggung. Jadi kita gugur, tapi kita dapat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Baik. Kecuali bagi makmum yang masbuk, mana yang terlewat, kerana solat apa? Solat dia tadi telah ditanggung oleh imam yang diikutinya. Kerana itulah dikatakan imam menanggung kesalahan makmum. Ayat tu tak habis tu. Ayat separuh terpotong. Ni ada kawan saya. Dia kata Abu Anas, saya tak mau jadi imam. Sebab saya tak nak tanggung dosa anak mukim. Saya cakap, kenapa pula kau tanggung dosa anak mukim? Dalam kita kata, imam menanggung kesalahan makmum. Imam menanggung kesalahan makmum. Kita kata, ya akhi, ya Pak Imam, salah awak punya kepahaman itu. Yang betulnya, imam menanggung kesalahan makmum dalam solat, bukan satu qaryah. Habis, qaryah tak ada ke? Ada. Sekiranya kita imam, dalam qaryah kita ni orang buat maksiat. Orang duk berjudi, orang duk berkhalwat, macam-macam orang dalam kampung, kita tak tegur. Kita relax ya Pak Imam. Lalu dengan motosikal tengok, bro, buat apa? Tak ada apa. Maka itu imam berdosa. Sebab dia tak ingkar mungkar, dia tak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita dah bagi tahu. Dalam khutbah, dalam tazkirah, dalam semua kita bagi tahu. Maka dosa kita, orang yang buat dah dosa, bukan dosa. Yang betulnya, tengok dalam kitab ni, kecuali bagi makmum yang masbuk kerana dia ditanggung oleh imam yang diikutinya. Maknanya kalau makmum salah, imam tanggung. Makmum datang lewat, tak sempat nak solat, nak baca Fatihah, dia rokok sekali dengan imam, imam tanggung dia punya Fatihah. Kata Alhamdulillah. Sabda Nabi SAW, ini dalil wajib baca Fatihah. Apa dalil kita? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Maksudnya tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca permulaan Quran, baca Fatihah. Ini dalil bahawa Fatihah itu apa? Rukun solat. Siapa tak baca Fatihah dengan sengaja, maka solat dia batal. Solat dia tidak sah. Tengok hadis ni, nota 28, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah. Baik. Kita pergi lagi. Lafaz basmalah. Kita bahasa Malaysia, dia ada terengkas, bahasa ringkas kan. Ada bahasa ringkas. Arab pun sama juga. Basmalah. Apa makna basmalah? Baca bismillah. Hauqalah. Apa makna hauqalah? Baca la haula wala quwata illa billah, itu hauqalah. Ta'awuz. Apa dia ta'awuz?
baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini terangkan. Tengok dalam kitab ni lafaz basmalah. Lafaz basmalah. Maknanya bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kerana terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. 7 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membilang basmalah salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Riwayat ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari dalam kitab sahih tarikhnya, dalam kitab tarikhnya. Baik. Tengok nota 29. Sahih Bukhari kitab tafsir bab tafsir surah Al-Alaq anil Hasan qala katabtu fil mushafi fi awal al-imam qala uktub fil mushafi fi awal al-imam bismillahirrahmanirrahim waj'al bainas surataini hazza. Membaca bismillah setelah Al-Fatihah kuat ke perlahan. Ini timbul lagi soalan, orang tanya, kita belajar ni, tujuan saya letak di sini nota 29 ni untuk apa? Ada setengah sahabat dia kata, Ustaz Abu Anas, yang hantar duduk cerita kepada orang khilaf-khilaf ulama tu, buat apa? Kita ni orang kampung, orang awam, tak payahlah khilaf-khilaf. Saya kata, tuan, biarlah kita hidup di alam realiti. Apa di alam realiti? Sekarang ni manusia bukan macam zaman dulu, dia mengembara sana sini. Sama ada mengembara dengan fizikal dia atau mengembara di alam maya. Kan? Kita hari ni kita boleh je live tengok solat subuh di Masjid Haram. Bolehlah sebab dia pukul 5 pagi sana, kita pukul 10 pagi sini. Dah cerah, kita boleh tengok. Bila imam angkat takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak baca bismillah, habis sah dia, tak salah salat dia. Jadi kita kena faham di sini. Maka ulama kata baca bismillah itu perlu diperlahankan. Bagi dia, bagi mazhab dia, perlahankan. Sebab tu dia tak bunyi. Dia baca. Sekali-sekala kita dengar bunyi bismillahirrahmanirrahim. Musim-musim haji, sebahagian imam dikuatkan baca bismillah supaya hilang syak, keraguan para jemaah. Bismillah tu bunyi. Dan supaya jemaah tak confuse, imam baca bismillah ke tidak? Baca. Tadi bunyi suara. Maka membaca basmalah sebelum Al-Fatihah kuat atau perlahan dan pandangan para ulama. Tuan-tuan tengok saya punya nota. Yang pertama, basmalah dibaca perlahan. Tak kuat. Baca tapi perlahan. Ia merupakan amalan sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan ijtihad ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Mazhab Hambali lah Imam Ahmad ni. Dalil ulama kumpulan ini adalah daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Anas berkata, aku solat bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan tidak aku dengari seorang pun antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan kuat. Itu dalil. Baik, pandangan yang kedua, yang ini amalan kita ni, kan, menjadi amalan kita, basmalah dibaca secara jahar, selari dengan Fatihah. Kalau Fatihah kuat, bismillah pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai ke waladhdallin. Kan? Pandangan siapa yang kedua ini? Pandangan siapa? Ialah pandangan Imam Syafi'i, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah dan Mujahid. Berpandangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pembacaan dalam solatnya dengan baca basmalah. Ijtihad mereka didasari oleh riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan basmalah. Nabi kita kuat baca bismillah. Justru telah sahih apa yang disebutkan dalam hadis, apa-apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan memperdengarkannya kepadamu dengan menguatkan bacaan.
dan apa yang baginda perlahankan daripada kami, kami turut memperlahankan kepada kamu. Maknanya ada khilaf di situ. Yang ketiga, tidak perlu disebut. Mazhab Imam Malik, dia kata tak payah baca terus, langsung tak baca. Ianya sunat dibaca ketika solat sunat. Habislah kita 3 pandangan. Imam Malik kata tak payah baca langsung. Syafi'i mengatakan apa? Mengatakan dibaca. Ikut ibu dia, ikut induk dia. Kalau baca Fatihah malam, solat Jumaat, solat Hari Raya, kan, solat istisqa, yang kita solat baca dengan kuat Fatihah, maka bismillah selari. Abu Hanifah dengan Imam Ahmad dia kata tidak, bismillah dibaca perlahan. Abu Hanifah kata wallahu alam, senanglah tuan-tuan, kalau kita di Malaysia kita ikut cara kita di sini. Apabila tuan pergi ke Mekah, imam dia tak baca kuat, jangan pula kita lari. Jangan lari pula. Oh tak boleh sini, tak baca bismillah ni. Saya tak maulah solat di belakang imam. Habis kau mari Mekah nak solat belakang siapa? Takkan nak solat sama kita di bilik je, sedangkan solat di Masjid Haram tu pahalanya besar. Jadi kita kata alhamdulillah, dengan ada penerangan ini, mudah-mudahan para jemaah sampai di tempat orang tak baca kuat, kita tenang. Saya belajar dah dulu. Kita anak kunci surga. Abu Anah huraikan bahawa perkara ini ada khilaf para ulama. Jadi oleh kerana imam dia mazhab Hambali, dia tak baca. Mari tempat kita, imam kita mazhab Syafi'i, dia baca. Pengalaman saya mengiringi Tuan Syekh Imam Masjid Nabi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Dia mari sini, mari ke Kelantan. Saya ditugaskan oleh sahabat-sahabat, dia kata engkau iring dia. Sampai sini, tak payah kita suruh dia. Waktu dia jadi imam, dia angkat suara, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata, engkau baca Bismillah kuat. Dia kata, aku meraihkan tempat kamu. Mau pergi tempat aku, Madinah, aku perlahankan bacaan, kamu ikut aku. Itu sepatutnya kita ulama sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bertoleransi dalam perkara-perkara seperti ini. Ini kalau tidak, setengah orang dia pergi Mekah, bawa jemaah sampai di Mekah, dia provokasi ke jemaah. Tuan-tuan, kita solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya di Masjid Haram, subuh kita tak solat. Kenapa? Sebab imam tak baca kunut. Kita kata Masya Allah, siapa dia jadikan kunut itu rukun? Bila tak baca tak sah solat. Kunut itu termasuk dalam sunat abad. Kalau tak baca pun tak bukanlah solat kita batal. Maka kita kena menangani isu-isu seperti ini dengan cara hikmah dan memberi penjelasan serta penekanan kepada masyarakat, biarlah masyarakat faham. Oh, kalau macam tu saya tak nak pergilah. Subuh tak pergi sebab apa? Sebab tak baca bismillah, tak baca kunut. 2 kesalahan. Maghrib Isya, imam tak kuat, tak jahar bismillah, tak boleh ikut juga. Jadi habis kita pergi Mekah jauh-jauh, akhirnya solat kat bilik, kita jadi imam sendiri. Kita kata rugi tuan-tuan. Belajarlah toleransi. Belajarlah ilmu khilaf. Sekarang ni, bila mari corona, mari COVID ni, COVID telah mengajar kepada kita ilmu khilaf yang besar. Ilmu khilaf yang besar. Apa dia ilmu khilaf yang besar para jemaah sekalian? Dalam bab solat Jumaat, tak pernah dalam negara kita ni solat Jumaat 12 orang. Mana ada? Kalau satu qaryah ada 35 orang, tak cukup 5 orang, tak boleh solat Jumaat. Tak boleh, kena solat Zuhur. Kan? Bila COVID mari, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, kita kata ada keterbukaannya kepada masyarakat. Negeri ini telah mengarahkan solat Jumaat 12 orang. Ada negeri 4 orang solat Jumaat. Walaupun dia suruh ulang balik dengan solat Zuhur, tetapi kita kata sekurang-kurangnya pihak berkuasa agama telah membuka ruang. Buka ruang yang luas, yang baik kepada para jemaah sekalian, untuk kita memahami situasi keadaan. Penting bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, mengajar fiqh khilaf, fiqh perbandingan mazhab,
apabila kita perlukan hukum seperti ini, kita jadi rasa, oh ada keluasan. Alhamdulillah. Baik, balik semula kepada kitab kita. Baca bismillah kuat dalam fiqh mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dia perlahankan, dia baca tapi perlahan, kecuali mazhab Malik. Ada setengah orang ni dia tanya, kita nak beza macam mana mazhab Malik dengan mazhab lain? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, kita tengok ada orang tak angkat, tak letak sini tangan, kan? Tak sedekap dia panggil. Ini sedekap. Allahu Akbar, dia letak bawah. Perasan tak? Kita tengok muka dia. Kalau dia muka Arab, mari daripada Morocco, Algeria, Aljazair, kan? Tunis, Libya contohnya, sekitar-sekitar bawah dia tu. Itu mazhab Maliki. Orang mazhab Maliki, sebahagian dia tak letak sini, dia letak bawah. Dia tak letak sini, tangan dia betul gini bawah. Ada sekumpulan lagi yang tak letak juga. Ini kita tengok muka. Kalau muka Iran, muka Syiah, dia juga tak letak. Kalau kita nak kenal orang Maliki, tengok muka lah, negeri. Kita kenal kan negara-negara, muka negara ni. Macam orang Arab kenal kita ni, ni Jawa ni. Arab ni tuan-tuan, dia panggil kita orang Malaysia, Indonesia ni, Nusantara ni, dia panggil Jawa. Ya Jawa. Kata aku bukan orang Jawa, orang Melayu. Dia kata semua hak mari dia jadi di Asia Tenggara jadi Jawa belaka. Senang Arab main. Baiklah, selesai kita baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, disunatkan menyebut lafaz amin. Mengiringi Al-Fatihah amin. Kita boleh baca amin. Ada kata amin. Boleh ya? Ada setengah imam tu pendek ya, amin. Dia ada 2-3 bacaan. Kalau tuan-tuan belajar ilmu qiraat tu, tanya ustaz tu. Ustaz-ustaz yang kita belajar tentang qiraat, tanya ustaz, cuba huraikan bacaan amin ni ada berapa wajah. Menarik juga tu, kan? Sunnah baca amin ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh sahabat Wa'il bin Hujur. Nama dia Wa'il. Ini tuan-tuan baca kod Rumi ni Wa'il. La bukan Wa'il, W-A-I-L, kita baca Wa'il. Wa'il, no Wa'il. Nama dia Wa'il. Dia sepatut kalau kita nak suruh bunyi betul, kita W-A sengkang I-L, baru jadi Wa'il. Wa'il. Tulis betul-betul lah. Tanda di kitab tu. Jangan baca berkata Wa'il bin Hujur. Oh, orang dengar ni yang tak mengaji ni. Bahasa jenis baca sendiri ni, kan? Wa'il bin Hujur meriwayatkan bahawa sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala waladdallin. Kata Wa'il, aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai kepada bacaan akhir Fatihah waladdallin, faqala, Nabi kita baca amin. Wa madda biha sautahu, Nabi kita panjangkan suara amin. Itu menarik. Jadi baca amin dengan memanjangkan suaranya semasa menyebut amin. Kita pun eloklah kita panjanglah sikit, jangan kata waladdallin, amin. Amin. Apa makna apa amin? Apa dia makna amin? Kita kena faham makna baru kita rasa ada zauq, ada semangat, kan? Ada semangat ni. Amin dengan makna Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankan permohonan kami. Apa makna amin? Dengan makna Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankan permohonan kami. Ya Allah, perkenankan permohonan kami.
Kita minta supaya Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita. Bila kita minta, timbul lagi soalan, bila kita minta, kan? Kita nak suruh perkenan ni, kita kena minta dulu. Jawab dia para jemaah. Bila kita nak minta, tadi dalam Fatihah kita dah kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu permintaan nama dia. Itu nama dia apa? Permohonan. Maka kita pun minta Allah, kita pun amin. Ya Allah, perkenankan doaku. Itu makna amin dengan makna Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankan doaku. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak, itu dia panggil doa. Sama juga. Sama juga apabila kita dengar orang berdoa, kan? Contohnya kita solat. Lepas solat ke, imam berdoa. Imam baca doa. Imam kata apa? Allahumma ghfirli, contohnya. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, hilangkan penyakit COVID ni. Kita pun amin. Makna Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankan. Itu makna amin. Ya Allah, perkenankan doa kami. Mustajabkan permohonan kami. Itu makna amin. Alhamdulillah. Boleh jelas tuan-tuan? Para jemaah sekalian, boleh jelas? Kita kata jelas. Baik. Sunat bagi makmum menyertai bersama-sama imam dalam menyebut lafaz amin. Sunat. Direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa amminu." Tengok. Ini syarat. Idza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam baca amin, adalah kamu membaca bersama dia. Kita ada syaratlah, bila imam baca amin, barulah kita baca amin juga. Ni ada setengah orang ni dia potong queue, ada juga. Kan, imam sewaktu baca Fatihah, yalah dia dah, orang panggil habis nafas dia panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhentilah imam, tarik nafas sekejap. Waladdallin, amin. Ni ada makmum setengah, langgar terus PKP. Dia buat apa? Imam waladdallin, dengar kat belakang, amin. Sabar, tunggu sekejap. Kenapa mau tunggu? Ini Nabi kata apa? Iza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam baca amin, maka kamu adalah membacanya bersama imam. Bukan cepat dulu pada imam. Jangan potong. Kita kena tunggu dulu. Tunggu sekejap. Kenapa? Dia ada illah. Dalam bahasa Arab dipanggil illah. Illah ni sebab. Kenapa? فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Sesungguhnya, sesiapa yang bersama bacaan aminnya dengan bacaan amin oleh para malaikat, diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Agak-agaknya, bila malaikat akan aminkan? Bila malaikat aminkan, malaikat dia tak langgar SOP, tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat tak langgar SOP. Maksudnya, dia akan amin bersama dengan imam. Kita yang nak pahala ni, kita amin bersama dengan siapa? Sama dengan siapa? Bersama juga dengan imam. Jangan langgar pergi dulu. Allahu Akbar. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga dalam kitab Al-Azan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis iza ammanal imamu fa amminu tadi. Tengok dalam hadis lain lagi ada sebut. Hadis Wa'il bin Hujur tadi. Tengok nota 30. Kata di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis itu diriwayat oleh
Sayyidina Ali dan juga dikeluar oleh Imam Muslim. Banyaklah hadis-hadis yang menyebut tentang hadis ini. Wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, bertepatan amin kita sekali dengan malaikat. Dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah lagi, Nabi kata fawafaqa qawluhu qawla ahli sama, berbetulan kata-kata ke amin kita tu sama dengan penduduk langit. Jadi para malaikat lah penduduk langit ni. Penduduk malaikat itu penduduk mereka, dia dipanggil penduduk langit, para malaikat. Maka para jemaah sekalian, nasihat saya kepada para jemaah, kepada para pelajar sekalian, apa nasihat kita? Supaya para pelajar berdisiplin dalam solat. Jangan langgar imam. Jangan langgar imam. Ni ada setengah orang ni, waladhal ini memang boleh katakan agak ketara lah. Imam baru waladhalin, kita dengar kat belakang, amin lah. Ya akhi, tunggu dulu. Wafaqa, kita nak biar bersama dengan imam. Alhamdulillah. Dan ada lagi lah larangan. Cuma para ulama kita berbincang tentang amin ni. Amin ni berapa kali kita kena baca? Jawabnya sekali je. Ada kata kalau kita baca sendiri, contohnya kita baca sekali dengan imam. Kita masuk, kita baca Fatihah, waladhdallin, kita baca amin. Bila imam habis waladhdallin, baca pula amin. Maksudnya setiap kali waladhdallin, amin. Dan boleh juga kalau kita baca amin tu di luar solat. Contohnya kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Sebab apa? Sebab dalam Fatihah kita tadi mengandungi doa. Solat kita sendiri tu nama dia doa. As-salah dengan makna ad-du'a. As-salah dari sudut bahasanya nama dia ad-du'a. Solat tu nama dia doa. Maka para pelajar sekalian, biarlah kita berdoa biar jelas supaya kita mendapat kelebihan yang besar. Baik, kita pergi lagi kepada perkara sunat. Sunat membaca surah. Maknanya dalam Fatihah ni ada dua sunat. Sunat yang pertama, kita baca amin setelah baca Fatihah. Sunat yang kedua, sunat membaca surah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Sunat kita baca Fatihah pada rakaat yang pertama, yang kedua selepas Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita ikuti dengan apa? Dengan baca surah. Tak kiralah surah yang pendek ke surah yang panjang. Kata sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an Abi Qatadah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa kana yutawwilu ar-rak'ata al-ula wa yaqra' fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Tengok terjemahan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat mengimami kami. Maknanya Abu Qatadah kata dia solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi imam. Maka baginda membaca pada solat zuhur dan asar dalam dua rakaat yang pertama surah Al-Fatihah dan dua surah. Maknanya selepas Al-Fatihah ada surah. Rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah ada surah. Itu maksud dia. Bukan dua surah satu rakaat. Yang pertama surah Al-Fatihah dan dua surah. Baginda salah memperdengarkan kepada kami beberapa ayat pada beberapa ketika. Untuk apa? Untuk mengajar. Tuan-tuan kena peka bila kita belajar hadis. Macam mana pula memperdengarkan kepada kami? Abu Qatadah kata dia solat Nabi, solat bersama dengan Nabi, solat zuhur. Nabi kita baca solat zuhur dengan asar. Solat zuhur dengan asar ni solat sirriyah. Solat yang dibaca secara perlahan. Cuma ada kalanya Nabi
kuatkan sedikit bacaan untuk apa? Untuk nak maklumkan kepada para sahabat Nabi baca surah. Kalau Nabi senyap je, tak tahu baca, tak baca. Surah apa pun tak tahu. Bila Nabi kita perdengarkan, sebab itulah kata dalam kurungan kata untuk mengajar. Untuk mengajar. Mana nak bagi tahu. Ini sahabat-sahabat dia ikut gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Ibnu Abbas dia baca doa solat jenazah kuat. Orang tanya dia, kenapa baca kuat Ibnu Abbas? Solat jenazah ni di antara solat yang dibaca perlahan. Kenapa Tuan Syekh baca kuat? Dia kata, aku nak bagi tahu kepada kamu bahawa dalam solat jenazah ini ada apa? Ada bacaan doanya. Doanya macam mana? Seperti yang aku baca tadi. Jadi bolehlah kita kalau kita ajar anak-anak lah kan, ajar pelajar-pelajar kita ni sekali-sekali kita biar berbunyi, terdengar sikit bacaan untuk dimaklumkan. Tapi kalau semua dah pandai tak payahlah pendengar-dengar. Cuma ada setengah imam ni dia lebih sangat sampai dia baca surah dalam rakaat yang solat sirriyah bunyi. Dia baca Fatihah, kita dengar sampai boleh aminkan bacaan ni. Kita kata la, khata' hadha. Ini menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar sekali-sekala. Datang dari mana orang baca kuat ni? Ana perasan lah, ana nampak bila keluar ditularkan sebuah video, ada seorang ustaz, ustaz ni dia dalam video dia kata kita baca Fatihah ni kena dengar. Jadi habis bunyi dalam satu solat. Waladhdallin. Lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, kita kena dengar sekadar mana? Sekadar telinga kita sahaja. Kita kena dengar sekadar telinga kita, bukan dengar orang lain. Sebab mendengarkan bacaan daripada orang lain itu mengganggu orang lain, mengganggu orang sebelah. Kita pun tak selesa. Kalau ada orang sebelah kita duk baca, ghairil maghdubi alaihim wala. Selesa tak? Tak selesa. Orang tak selesa, kita pun tak selesa. Maksudnya dalam kitab kata memperdengarkan bacaan, yusmi' nafsahu, memperdengarkan untuk diri kita, bukan dengar orang lain. Diri kita, Allah Ta'ala buat ada telinga di sini, bersambung dengan mulut. Bila kita baca, kita dengar ke telinga kita? Dengar. Cuba buat. Dengar. Kalau tak dengar tu telinga masalah lah, kena pergi cari doktor telinga pula kan. Itu yang kita cuma masyarakat kita ni dia suka benda tular. Sekali orang tular post video yang pelik, pening selalu. Yang kita belajar bertahun-tahun dengan ustaz kita, dengan guru kita, ustazah kita, macam tak belajar. Salah kita. Alah. Jangan tuan-tuan. Baik. Kita faham bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca kuat sekali-sekala itu kerana untuk mengajar. Kata Abu Qataidah, baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada rakaat pertama, dia baca panjang rakaat yang pertama. Pada dua rakaat yang akhir baginda membaca surah Al-Fatihah sahaja. Ada dalam Bukhari. Maknanya kita nak dalam solat kita ni, solat sirri ke solat apa, dua rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah kita baca surah. Kemudian dua rakaat yang akhir ataupun kalau kita solat maghrib, satu rakaat yang akhir itu baca Al-Fatihah sahaja. Alhamdulillah. Baiklah. Para pelajar sekalian, hadis Abu Qataidah ni radhiyallahu anhu telah menceritakan Nabi kita perdengarkan ataupun baca surah selepas daripada Al-Fatihah. Tamaklah perbincangan kita yang agak panjang ataupun detail juga dalam bab rukun yang keempat, iaitulah membaca Al-Fatihah. Kita juga telah bincang tentang bagaimana dengan basmalah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ni ada imam kuat seperti di masjid-masjid di tempat kita. Bila kita pergi Mekah, imam baca perlahan. Alhamdulillah penjelasan telah diberi. Yang perlahan tu mazhab Hambali, ada hujah dia tersendiri. Yang baca kuat itu mazhab Syafi'i, ada hujah yang sendiri.
Jadi bagi kita, alhamdulillah, kita solat tempat kita pun kita tenang. Kita pergi solat di Mekah pun kita tenang sebab kita dah belajar. Kita sudah belajar pandangan-pandangan alim ulama. Maka itulah yang menjadi peranan besar kita para pendakwah mengharmonikan masyarakat. Ajar kepada masyarakat supaya orang faham kenapa macam ni. Kenapa dia buat? Sebab itu ana tengok di antara hikmah kenapa kerajaan Malaysia, pihak JAKIM, dia panggil Jabatan Kuasa Bimbingan Haji. Jabatan Kuasa Bimbingan Haji di bawah tabung haji JAKIM, dia ajar kepada masyarakat kita yang nak pergi umrah, nak pergi haji, supaya belajar perkara-perkara seperti ini. Di antara isu yang diajar, masalah kita akan berlaku di tempat tawaf. Orang mazhab Syafi'i ni, kalau tersentuh laki-laki perempuan, batal wudu. Kan? Batal kita punya wudu. Berulang alik lah kita ambil wudu. Masuk langgar, batal wudu. Masuk lagi kadang-kadang tak sempat sampai tempat tawaf. Masuk masjid, terlanggar, batal wudu. Maka diajarnya kepada kita supaya bertoleransi. Belajarlah fiqh 4 mazhab. 3 mazhab kata tak batal, mazhab Syafi'i kata batal. Maka sampai di Mekah, kita boleh tenang. Kita belajar supaya kita boleh menerima pandangan-pandangan yang lain. Jadi bagi anak, inilah satu peluang yang besar, terutama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk di alam sekarang ni dipanggil alam langit terbuka. Kita boleh tengok YouTube, boleh tengok orang solat, boleh tengok di mana-mana saja. Maka keterbukaan itu yang sangat penting bagi kita. Itulah dakwah yang kita ajar kepada pelajar, kepada masyarakat, supaya pelajar kita ni memahami, bertoleransi, sebagaimana kata selalu disebut oleh sahibus samahah Datuk Mufti Wilayah. Dia kata man kasurat tila'uhu qalla'tiraduhu. Itu ayat famous dia selalu sebut. Siapa yang banyak mengkaji, banyak belajar, kuranglah mengkritik. Kan? Sebab dia faham, maka dia tak kritik. Oh, ini bacaan Hanafi, ini Hambali, ini kita tahu. Tapi kalau bacaannya kurang, kritiknya banyak, kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kata di Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayh, siapa yang banyak belajar, insya-Allah luaslah dada dia, banyak toleransi. Siapa yang kurang belajar, maka dia juga menjadi orang yang suka juga marah sana, marah sini. Maka kita mengatakan tidaklah berfaedah kita banyak mengkritik, banyak marah, banyak itu dan ini. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Rukun yang keempat, iaitulah membaca Al-Fatihah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tak mampu macam mana? Ada lagi dalam kitab kita ni. Dia kata bagi orang yang tak mampu, contohnya orang baru masuk Islam, bolehlah dia baca apa saja. Contohnya kita sempat ajar subhanallah ya kita. Dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai orang baca habis baca Fatihah. Tapi kita kena belajarlah untuk tempoh beberapa ketika, berapa hari yang nak belajar, maka dia kena belajar. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Rukun yang kelima, ruku'. Selesai dah kita baca Al-Fatihah, kita telah selesai wal amin, kita telah selesai baca surah. Sekarang ni kita nak ruku'. Bagaimana cara ruku'? Apa bacaan dalam ruku'? Apa cara kita nak ruku'? Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Kita akan sambung dalam siri yang berikutnya, insya-Allah. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang ni kita pergi kepada bahagian sesi tanya jawab. Siapa dia ada soalan, dipersilakan. Belah sana. Ada soalan? Ada soalan Ustaz Zahir? Kalau jemaah dah jelas belaka, kita kata alhamdulillah kan. Baik, ada soalan tentang orang yang sakit ni. Biasanya dalam solat sunat, ini soalan menarik kan. Biasanya dalam solat-solat sunat ada atau tidak membaca surah-surah lain selesai membaca Al-Fatihah.
Jadi ada yang diajar seperti surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, memang betul. Ada di antara surah yang diajar kita baca surah, kan? Di antara surah yang diajar surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, dan macam hari Jumaat kita baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, baca surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, subuh pagi Jumaat. Ada, insya-Allah dalam bab solat, dalam bab sunat-sunat nanti. Perkara-perkara sunat dalam bacaan akan disebut surah-surah yang sunat kita baca dalam salat. Insya-Allah. Baik, silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Doa iftitah. Naam. Maksudnya dia ulang sekali lagi Allahu Akbar. Oh, mana sekali dengan takbir terus kepada akbar kabira. Dah, itu Allahu Akbar yang pertama itu rukun. Kita tak boleh campur dengan yang lain, kan? Allahu Akbar kena berhenti situ. Tapi kalau dia Allahu Akbar kabira, cuma memang dia punya baris dia Allahu Akbar. Allahu Akbar, kan? Tapi kita anggap dia berhenti setakat itulah dulu. Allahu Akbar. Yang lain-lain itu macam tambahan. Tapi kalau dia niat masuk dalam takbir semua, itu bermasalah bagi dia. Bermasalah kepada orang itu. Nah, dia kena berhenti sebab tak betul. Maknanya yang betulnya kita kena takbiratul ihram satu takbir je. Allahu Akbar. Berhenti, barulah kita sambung. Kita baca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wajhat wajhil ladzi fataras samawati wal ard. Baru tepat, kan? Jangan sambung terus, berbeza tu. Nanti kita jadi takbir panjang pula. La, tidak ada dalam sunnah. Yang sunnahnya takbir je, Allahu Akbar. Itu saja yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Ada lagi ya, sila. La, salah itu yang penting. Ya. Ya betul. Ya, silakan soalan. Allahu Akbaru. La, kalau untuk kita takbiratul ihram, kita berhenti setakat Allahu Akbar, tak ada ru. Iftitah tak apa, Allahu Akbaru. Kalau kita nak sambung terus, sambung jelah, tidak jadi masalah itu. Ya. Baik. Saya ada lagi yang soalan? Ni ada soalan ni, orang takbir rokok terus. Jika orang takbir untuk rokok dan sujud, dia terus subhanallah. Terus subhanallah, Allahu Akbar. La, takbir lah. Kemudian subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhanal azim itu bacaan lain. Macam tadi juga soalan tadi, dia kata Allahu Akbaru kabira. La, untuk takbiratul ihram kita kena berhenti di tempat itu, tak boleh disambung. Kalau kita waswah dah baca tahiyat awal, kita kena sujud sahwi. Kita waswah tahiyat awal, kalau kita tertinggal boleh sujud sahwi. Itu dia masuk dalam dia panggil sunat ab'ad. Tahiyat awal, tapi tahiyat akhir rukun tak boleh. Adakah kena baca doa iftitah setiap kali nak solat sunat? Eloknya begitu. Solat sunat, solat.
doa iftitah sunnah. Jadi kalau kita yang sunat diamalkan semua sunnah, itu dia panggil nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ni ada setengah orang solat sunat je ustaz, tak payah macam solat tarawih. Ramai juga orang yang pecut. Allahu akbar, imam-imam kita ni tak baca dah iftitah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya la, ya akhi, kita kata imam, bagilah ruang kepada makmum nak baca doa iftitah. Sebab kita ni solat sunat, betul lah kita solat sunat, tapi kita juga nak menghidupkan sunnah. Solat sunat, hidupkan sunat. Itu yang betulnya. Itu yang baiknya. Baik. Silakan. Salam. Ya. Maknanya orang ni terlupa, dia lupa 2 kali. Yalah. Ya. Yalah, dia panggil lupa 2 kali. Bagaimana lupa 2 kali? Orang ni, dia mazhab Syafi'i, dia sepatut dia baca kunut subuh, dia tak baca. Kemudian sepatutnya dia sujud sahwi kan, tak sujud pula, lupa pula. Jadi kita kata lupa atas lupa, insya-Allah tidaklah jadi masalah. Cuma sebab itulah dalam kitab kita kata disunatkan jabar, disunatkan kita tampal yang kita lupa tadi dengan sujud sahwi. Itu dia panggil sunat dalam sunat. Ya. Baik, assalamualaikum. Baik, Ustaz Zahir ada lagi? Salam. Ya, sila. Ya, makmum sebut sila. Ya, betul. Dia yang pertama takbiratul ihram, takbir masuk solat. Yang kedua tu takbir untuk rukuk. Ya. Ini ada lagi orang komplain, imam tak baca iftitah dalam solat tarawih. Kita kata rugilah. Solat tarawih itu sunat, baca. Ya, salah. Doa. Untuk maklumat para pelajar, doa iftitah ni banyak versi ada. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kita ambil lah satu-satu yang pendek, kita sudahkan satu-satu. Kan? Jangan pula saya nak ambil doa Allahu Akbar kabira saja. Jadi tak cukup lah. Pahala tu dia duduk kepada bacaan-bacaan yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa dia baca macam ni dapat pahala. Jadi kita tak boleh ambil separuh. Kita kena ambil sudahkan satu bacaan. Cuma bacaan tu banyak versi. Ada yang pendek, ada yang panjang. Macam yang kita hafal ni, wajah tu walillazi fataras samawati wal ard kan. Jadi kita baca satu-satulah. Tak payah kumpul semua. Bagaimana dengan Allah Akbar kabira, tak boleh lah, tak lengkap dia punya bacaan. Ya. Yalah. Baik. Salam. Ni soalan, bagaimana dengan solat orang tidak lawah kencing? Bila rukuk rasa ada setitis keluar. Ini Allah Ta'ala selamatkan kita dan sembuhkan penyakit. Dia bagi orang yang dia panggil penyakit salasil baul, kencing tak tos atau kencing tak lawah ni, kita kena tengoklah. Kalaulah kita ni sentiasa keluar kencing, maka pada waktu itu tuan-tuan atau puan kena bersihkan kemaluan kita, kemudian pakai dia punya alat, pampers ke apa-apa alat yang orang dulu panggil pakai cawat kan, supaya kalau tengah solat terkeluar, dia tidak mengotorkan pakaian kita. Dan orang ni boleh solat, teruskan solat. Orang kalau tidak, orang penyakit salasil baul ni tak boleh solat sampai bila lah, sebab penyakit tu air kencing dia tak berhenti, sentiasa dia keluar. Kadang-kadang keluar betul, kadang-kadang keluar was-was. Itu juga bermasalah.
saya sering mengalami sakit kepala amat sangat. Jadi bagaimana tak larat nak bagaimana dengan solat saya? Saya solat berbaring dalam keadaan demikian, bacaan dalam hati. Tak, kita puak saudara yang bertanya, masalah keuzuran ni dia ada banyak dimensi. Ada orang pening tak boleh berdiri, tapi duduk boleh. Jadi waktu kita duduk, kita bacalah Fatihah dengan sempurna kan. Nah, cuma kita tak boleh berdiri. Kita tak boleh package kan, bila orang ni uzur tak boleh berdiri, baca pun tak boleh juga. Jadi tak boleh kita sambung-sambung semua. Sebab apa? Sebab kita kena ambil keuzuran yang kita uzur. Ini mungkin soalan yang terakhir lah, Ustaz Zahir. Orang laki-laki yang pergi berjemaah masjid dan kemudian balik untuk jemaah dengan keluarga. Seperti yang dicerita tadi. Adakah bermakna dia sembahyang 2 kali? Menarik ni soalan. Itu dia panggil solat i'adah. Solat i'adah, mana ulang balik solat. Itu dibenarkan dengan SOP. Saya guna SOP lah, mesti SOP kan sekarang. Contohnya, saudara ada keluarga di rumah, kita ni suka solat berjamaah kan. Kalau saya pergi masjid, saya seorang je boleh pergi. SOP benar. Nak bawa anak tak boleh, isteri tak boleh. Anak kita dah setahun lebih dah tak kenal masjid ni. Mudah-mudahan Allah angkatkan COVID ni secepat, insya-Allah. Jadi kita pergi solat dengan imam di masjid, kemudian kita balik ke rumah, kita jadi imam kepada keluarga, kitanya solat sunat ulangan. Tapi bagi mereka fardu, itu tak salah. Pernah Nabi SAW duduk di satu tempat, di Masjid Khaif, Nabi tengok ada 2 orang tak solat ramai-ramai. Nabi tanya, kenapa tak solat? Dia kata, kami solat dah di rumah tadi, di kemah tadi. Nabi kata, la taf'al. Bila mari sini, kena solat balik. Solat bersama jamaah. Satu kes lagi, sahabat Nabi ni, dia sayang sangat nak tinggal solat berjamaah dengan Nabi. Tapi dia imam di kampung dia. Dia mari solat dengan Nabi, lepas solat, dia balik ke mana? Ke kampung dia, jadi imam. Nabi kita tidak kata, tak boleh ulang balik solat. Jadi maknanya tuan lah nak jadi imam ni. Puan pun kena faham. Jangan kata, abang jangan pergi masjid malam ni, kami nak solat berjemaah. La, abang pergi masjid, balik segera. Selepas je solat, dia zikir sekejap, terus dia balik. Sampai rumah, isteri dengan anak-anak sudah ready di atas tikas, di atas sejadah. Salat. Qomat, salat. Tak perlu azan lah, qomat je. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pelajar sekalian. Banyak pula soalannya, kita tangguhlah kepada masa lain pula, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi sekian, terima kasihlah kepada Ustaz Zahir dan semua bahagian dakwah, dan juga Al-Fadhil Imam Sar dan semua warga kerja Masjid Negara dan semua para pelajar di alam maya ini. Mudah-mudahan kita jumpa di alam nyata dalam masa yang dekat, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.